Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam untuk meneruskan pengajian kita berkenaan dengan kisah-kisah para nabi dan rasul daripada kitab Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir Dimashqi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana kita masih lagi membahaskan berkenaan dengan kisah Nabi Allah Ayyub alaihi salam dan apa yang menimpa baginda alaihi salam berupa ujian sekaligus merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, untuk kita merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita agar mengambil peringatan, mengambil ibrah, pengajaran daripada kisah-kisah yang Allah Taala kisahkan di dalam Al-Quran, juga merealisasikan apa yang Nabi SAW sebutkan, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, iaitulah untuk merealisasikan pemahaman kita terhadap hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Manusia yang paling dahsyat ditimpa ujian adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seumpamanya, orang-orang soleh, dan orang-orang yang seumpamanya dan yang seumpamanya. Dan sudah tentulah kisah Nabi Ayyub alaihi salam yang kita sebutkan sebelum ini adalah salah satu manifestasi daripada apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW dan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran supaya kita meneliti dan mentadabburinya. Baik, kita sambung apa yang diungkapkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. ثم إن الناس لم يكونوا يستخدمونها لعلمهم أنها امرأة أيوب خوفا أن ينالهم من بلائه أو تعديهم بمخالطته فلما لم تجد أحدا يستخدمها عمدت فباعت لبعض بنات الأشراف إحدى ضفيرتها بطعام طيب كثير فأتت به أيوب فقال من أين لك هذا وأنكره فقالت خدمت به أناسا فلما كان الغد لم تجد أحدا فباعت الضفيرة الأخرى بطعام فأتته به فأنكره أيضا وحلف لا يأكله حتى تخبره من أين لها هذا الطعام فكشفت عن رأسها خمارها فلما رأى رأسها محلوقا قال في دعائه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Baik, ini siaq yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah berkenaan dengan salah satu kisah yang disebutkan oleh ulama salaf, yakni setelah itu orang ramai tidak mahu kita kata berurusan dengan isteri Nabi Ayyub alaihi salam. Kita tahu dalam kisah-kisah yang diriwayatkan daripada salaf, maknanya isteri Nabi Ayyub alaihi salam terpaksa keluar untuk mencari pekerjaan untuk membantu suaminya. So di sini ada satu wajah di mana kalau kita lihat dalam
kalau ulama yang terima riwayat ini dan mereka berpandangan riwayat ini tidak memberi kesan dari sudut kemaksuman para nabi, ismatul anbiya, dan tidak juga mempunyai apa-apa unsur yang berlawanan dengan akidah yang sahih, maka sebahagian ulama mengambil faedah daripada kisah ini menunjukkan keharusan wanita untuk bekerja untuk menyara keluarganya. Di sini nampak maknanya kalau kita ingat apa Al-Imam Najmuddin At-Tufi pernah sebutkan tentang antara apa dia sumber-sumber ataupun antara ayat-ayat yang diistimbatkan oleh para ulama untuk sesuatu hukum, antaranya adalah apa? Antaranya adalah ayat-ayat berkenaan dengan kisah. Imam Imam At-Tufi rahimahullahu taala ada sebut tentang dalam dalam kitabnya Syarh Mukhtasar Ar-Radah. Ini dari sudut usul fiqh. Inna ahkam asy-syar'i kama tustanbatu min al-awamiri wan nawahi kadzalika tustanbatu min al-aqasisi wal mawa'idhi wa nahwiha. Faqalla an yujada fil Qur'ani ayatun illa wa yustanbatun minha syai'un min al-ahkam. Sesungguhnya hukum hakam syarak sebagaimana ia diistimbat daripada ayat-ayat perintah dan larangan, demikian juga ia diistimbat daripada ayat-ayat kisah-kisah, pengajaran dan seumpamanya. Maka sangat sedikit didapati adanya satu ayat dalam Al-Quran melainkan pasti diistimbat daripadanya sesuatu daripada hukum hakam. Jadi sama juga macam istimbat daripada kisah, maknanya istimbat daripada riwayat. So maknanya kita kat sini kita melihat bagaimana seorang isteri, ini atas qaul yang menerima riwayat inilah, antaranya zahir mazhab Imam Ibn Kathir. So Imam Ibn Kathir zahirnya terima riwayat ini sebab tidak ada sebarang pengingkaran dalam kisah ini. Maknanya ketika Nabi Ayub AS diuji dengan kesakitan, isterinya yang dikatakan namanya Rahmah ataupun Ramlah keluar mencari kerja. Jadi ini menunjukkan kepada kita kalau kita terima riwayat ini daripada salaf, maka menunjukkan keharusan bagi wanita untuk keluar bekerja untuk maslahat. Maknanya tidak ada di dalam syarak, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah dalil yang jelas melarang secara jelas yang melarang wanita untuk melakukan pekerjaan yang diharuskan. Macam dalam konteks zaman kita sekarang ni, maknanya kita kata banyak kan yang mana suami isteri yang maknanya isterinya keluar bekerja untuk mencari nafkah, untuk membantu si suami, ataupun suami dilanda kesusahan, maka itu menunjukkan keharusan dan bukan sebaliknya. Dan dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang hal tersebut, antaranya kisah anak-anak lelaki saleh yang kisah yang cerita tentang dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, anak-anak Syuaib, anak-anak perempuan Syuaib, mereka pergi mencari melakukan pekerjaan, dan dalam masa yang sama kita perlu faham juga batasan dalam syariat. Maknanya kalau kita teliti dalam kisah-kisah Nabi ni, maknanya tetap ada batasan. Tetap ada batasan. Maknanya batasan dari sudut aurat, batasan dari sudut percampuran, ikhtilat. Maknanya bukannya secara mutlak difahami keharusan itu secara bebas, maknanya sehingga boleh membawakan kepada fitnah, membawakan kepada pintu-pintu
maksiat, itu tidak ada ulama yang faham macam tu. Atau ulama yang kata diharuskan wanita untuk keluar bekerja pun tak ada kata harus tu maknanya diberikan kebebasan secara mutlak. Tidak kan? Maknanya keharusan itu maknanya ada batasan. Jadi ini salah satu kisah lah. Salah satu kisah di mana yang kita katakan, kalau kita ikut apa yang disebutkan oleh Al-Imam Najmuddin At-Tufi rahimahullah dalam Syarh Mukhtasar Ar-Rawdah, maknanya ada petunjuk yang menunjukkan sesuatu hukum itu boleh diambil. Maknanya kita katakan akan keharusan wanita apabila ada hajat untuk dilaksanakan, makanya harus untuk dia keluar daripada rumahnya untuk melakukan hajat, ataupun dalam konteks dalam zaman kita sekarang ini bekerja, kan? Maknanya menunjukkan keharusan, kan? Menunjukkan keharusan, dan tanpa menafikan keutamaan maknanya wanita yang menetap di rumah, keutamaan mereka yang menjaga kehormatannya, yang keutamaan wanita-wanita yang maknanya melazimi rumah mereka tanpa ada hajat yang mendesak dan sebagainya, dan tanpa juga menafikan peranan golongan wanita dalam apa kita kata memberikan sumbangan. Yalah, kalau kita tengok macam zaman sekarang ini, tak berapa tepat lah kita katakan semua wanita mesti kena duduk di rumah, kan? Maknanya ada mereka yang dipertanggungjawabkan untuk bekerja, maknanya untuk kita kata seperti kalau kita tengok hari ini, kalau tidak ada langsung doktor di kalangan wanita, masalah juga. Kalau tidak ada langsung kita kata pekerjaan-pekerjaan yang penting, maknanya yang perlu ada peranan wanita itu, seperti jururawat, seperti doktor, pengamal perubatan dan sebagainya, maknanya kalau tak ada perkara itu, maknanya mungkin akan juga memberikan kesan ataupun memberikan kita kata dari sudut memandangkan sekarang ni, ialah kalau kita bincang dari sudut kenegaraan, kan, maknanya dari sudut kenegaraan populasi wanita itu, kan, maknanya yang belajar, yang masuk ke IPTA, kan, masuk ke universiti dan sebagainya, maknanya ada nisbah bilangan mereka itu makin meningkat. Dan takkan kita nak kata, kita nak keluar fatwa kata semua orang perempuan kena duduk rumah saja, kan, tanpa menafikan wanita, peranan asal wanita itu yang kita kata yang menjadi pemimpin di rumah tangga, menjadi madrasah yang pertama di rumahnya, tanpa menafikan hal tersebut. So kita kena win-win lah. Jangan kita terlampau hulu sampai kita mungkin berpandangan isteri kita berada di rumah dan sebagainya, kemudian kita menyesatkan atau kita kata wanita-wanita lain yang bekerja, yang berkhidmat kepada masyarakat dan sebagainya, kita memandang serong. Itu tak tepat lah. Cuma kita perlu mengingatkan tentang peranan masing-masing lah, peranan wanita itu dalam memberikan khidmat. Dan yang pertama sekali adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita letakkan hubungan sesama manusia, hablum minan nas, hablum minallah itu sendiri, itu perlu diingatkan, kan? Itu kita kena faham lah. Sebab itu ini antara sebahagian ulama yang menerima kisah ini, dan kalau kita ikut kaedah ataupun asas usul fiqh yang disebutkan oleh Imam Najmuddin At-Tufi rahimahullah, itu menunjukkan juga kisah-kisah diistimbatkan daripadanya hukum hakam. Baik, jadi ketika keluarnya isteri Nabi Ayub alaihi salam untuk mencari nafkah, maknanya untuk membantu suaminya Nabi Ayub alaihi salam, maka orang ramai ketika itu menyedari ini adalah isteri Nabi Ayub, dan mereka takut dan bimbang penyakit itu akan menular apabila mereka berurusan dengan isteri Nabi Ayub. Ketika keadaan itu sangat menguji dan mendesak, maknanya isteri Nabi Ayub ketika itu tidak mendapatkan orang yang mahu kita kata berurusan dengannya, maka dia pun menjuallah salah satu kepang rambutnya, salah satu kita kata potongan rambutnya kepada anak-anak perempuan yang anak-anak perempuan yang orang kaya-kaya,
untuk membeli makanan yang banyak, atau untuk kita kata untuk mendapatkan nilai. Kat situ mungkinlah kita akan bincang apa hukum jual rambut kan, apa hukum wanita jual rambut dia. Kat situlah kita perlu cerdik dan kita perlu bijak. Maknanya kita kena cross check pada syariat sebelum kita. Maknanya kalau kita tengok Imam Ibn Kathir rahimahullah meletakkan Nabi Ayub ni dalam kategori Bani Israel, maknanya ini adalah syariat Bani Israel. Maknanya diharuskan ketika itu untuk satu wajah lah, maknanya diharuskan untuk menjual rambut tu, dan kita tahu maksudnya Bani Israel ni memang mereka orang yang kita kata macam zaman kita lah kan, maknanya adanya rambut-rambut yang digunakan rambut-rambut palsu dan sebagainya, itu dah tersebar zaman tu. Cuma dalam syariat Nabi kita SAW adanya larangan khusus, maknanya Nabi SAW melarang perbuatan menyambung rambut ataupun rambut palsu ni dilarang lah, adanya larangan larangan Nabi SAW. Jadi bezalah kat situ syariat sebelum kita dengan syariat Nabi kita SAW. Jadi tak ada isu pun kat sini. Maknanya ada orang yang kata tak logik lah apa semua. Tak logiknya bila kita letakkan bacaan kita ni pada zaman kita, memang tak logik lah kan. Tapi kita kena faham dalam konteks siap zaman tu. Kalau ikut tak logik, banyak je kisah-kisah yang kalau kita ikut logik kita je kan. Kadang-kadang bukan logik pun, dia bagi alasan logik, tapi sebab kita mungkin tak faham situasi tu. Maknanya kita tak faham situasi zaman tu, kemudian kita paksa zaman tu untuk ikut zaman kita. Macam orang yang mencela poligami kan. Orang yang mencela poligami, dia tak faham. Dia duk faham zaman sekarang ni. Kemudian dia tak faham konteks keadaan zaman Nabi SAW dan zaman para sahabat, zaman salafus salih, zaman sebelum-sebelum tu. Dia tak faham. Sama juga macam perhambaan. Dia tak faham. Sebab dia lahir-lahir, dia tengok tak ada perhambaan. Dia kata tak, macam mana mustahil orang jadi hamba. Pasal dia hanya melihat pada zaman dia. Kan? Macam orang yang lahir pada tahun 2000 ke atas, 2010 ke atas atau 2016 ke atas. Bila ditunjukkan kepadanya, contohnya ditunjukkan kepadanya desain kereta yang dibuat pada tahun 1970-an, dia kata ini bukan kereta. Betul tak? Sebab dia hanya nampak desain kereta pada tahun 2016, 2017, 18, 19, 20. Dia tak pernah tengok desain kereta pada tahun 1970. Katakanlah katakan, jadi dia pun kata apa ni bukan kereta. Kerana dia punya sudut pandang dia. Dia hanya pandang zaman tu je kan. Macam ni kita kata susah lah. Sama juga macam orang yang dia bila baca kitab-kitab ulama salaf kan, bila dia baca dia tengok ada perkataan kufur sikit terus ekstremis. Ini pun sama kategori dia sama. Dia nampak ada perkataan kafara, dia terus tuduh khawarij, dia terus tuduh ekstrim. Dia sendiri dia memaksa, maknanya naratif yang ada pada zaman tertentu, zaman sebelumnya itu, untuk ikut dia punya pemahaman. Tak boleh. Itu kita kata jadi macam tu rosak kan, tak boleh kan. Itu juga sama dalam kisah-kisah Nabi ni. Tak bolehlah kita kata apa asal ada saja benda yang kita nampak pelik sikit kan, yang disebutkan oleh ulama salaf tu, kita terus mengingkari tanpa kita meneliti dari sudut konteks kisah tu kan. Baik. Dan jadi dijuallah salah satu dikatakan sini faba'atid dhafiratil ukhra bi ta'am. Maknanya dijualkanlah satu ikatan ataupun satu, kita kata dhafirah ni satu dia orang Indonesia kata kepangan ataupun jalinan ataupun kita kata anyaman rambut maknanya satu kepang rambut maknanya rambut yang ikat dengan bentuk yang tertentu ataupun yang bulat ke apa, tapi yang dikepang lah kepangan rambut dhafirah al-ukhra. Jadi dijual kepangan itu dengan makanan. So zaman tu memang biasalah, zaman Bani Israel kan, maknanya memang orang beli rambut ni biasalah
untuk buat rambut palsu atau rambut. Dan satu lagi kita kena faham, kenapa kisah ni tak diingkari oleh Ibnu Kathir, sebab disebutkan oleh para ulama dia bukan jual kat lelaki kan, dia jual kat wanita juga, jual kat perempuan. So tak jadi isu lah kan. Maknanya bukan tak ada sesuatu pun kita nak satu ruang pun kita boleh tuhmah isteri Nabi ni kat sini kan. Baik. Fa'atathu bihi fa'ankarahu aidan. Maka isteri Nabi Ayub AS pun datang bertemu dengan Nabi Ayub, dan Nabi Ayub mengingkari perbuatannya. Wa halafa la ya'kuluhu hatta tukhbiruhu min aina laha hadha ta'am. Jadi Nabi Ayub AS mengingkari perbuatan isterinya itu dan tidak mahu makan daripada makanan yang dibawa tu, sehinggalah Nabi Ayub bersumpah tak akan makan daripada makanan yang dibawa tu, sehinggalah dia bagi tahu daripada mana dia dapat makanan tersebut. Fakashafa an ra'siha khimaraha. Maka isteri Nabi Ayub pun menunjukkan rambutnya, kepalanya. Kashafat an ra'siha khimaraha, maknanya buka tudung dia. So menunjukkan dekat situ pada zaman tersebut khimar ni tudung yang menutup, bukan kata menutup muka saja, menutup wajah. Maknanya khimar ini dipakai oleh umat-umat terdahulu juga di kalangan golongan wanita. Bani Israel pun pakai khimarha. Falamma ra'a ra'saha mahluqan, apabila Nabi Ayub melihat bahagian rambut, kepangan rambut isterinya itu dibuang, dicukur ataupun dibuang, maka kata Nabi Ayub dalam doanya, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa sakit dan engkaulah yang maha pengasih, yang maha mengasihani daripada yang sekalian makhlukmu yang mengasihani. So itu adalah satu riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Kathir rahimahullah. Zahirnya adalah riwayat daripada As-Suddi, lanjutan daripada riwayat As-Suddi. Tapi Ibnu Kathir dia tak ingkar kat sinilah kisah tu. Baik. Qala Ibnu Abi Hatim, kemudian berkata Ibnu Abi Hatim, حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كان لأيوب أخوان فجاء يوما فلم يستطيع أن يدنو منه من ريحه فقام من بعيد فقال أحدهما لصاحبه لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا فجزع أيوب من قولهما جزعا لم يجزع من شيء قط قال اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعانا وأنا أعلم ما كان جائع فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم ما كان عار فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان ثم قال اللهم بعزتك وخر ساجدا فقال اللهم بعزتك لأرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني فما رفع رأسه حتى كشف عنه. Baik, ini riwayat Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada bab ayahnya, Abi Hatim Ar-Razi, daripada Abi Salamah, daripada Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada Abdullah bin Ubaid bin Umair, berkata Ayub memiliki dua orang saudara. Satu hari kedua saudara Nabi Ayub itu menjenguk Nabi Ayub. Namun mereka tidak sanggup untuk mendekati Nabi Ayub AS kerana bau busuk daripada penyakit, yakni kulit Nabi Ayub. Mereka berdua berdiri daripada kejauhan. Maka salah seorang dari mereka berkata kepada sahabatnya, sekiranya Allah mengetahui kebaikan Ayub, nescaya dia tidak akan mengujinya dengan ujian seperti ini. Maka Nabi Ayub AS tersentak mendengar perkataan keduanya, dan Nabi Ayub lantas berdoa, ya Allah, sekiranya engkau mengetahui bahawa aku tidak pernah bermalam dalam keadaan yang kenyang, aku tahu tempat orang yang kelaparan, maka benarkanlah ucapanku ini. Maka ada suara daripada langit yang membenarkannya, dan kedua saudaranya itu mendengar suara itu. Kemudian Ayub berdoa, ya Allah, sekiranya engkau tahu bahawa aku tidak pernah memiliki dua pakaian, sedangkan aku tahu ada orang yang telanjang, maka benarkanlah ucapanku ini.
maka terdengarlah suara yang membenarkannya, sedangkan kedua orang itu mendengarnya. Dua orang saudara itu dengar sama ada suara malaikat lah. Kemudian Ayub berkata, ya Allah, dengan kemuliaanmu dengan kemuliaanmu. Kemudian Nabi Ayub lantas sujud, ya Allah, dengan kemuliaanmu aku tidak akan mengangkat kepadaku selama-lamanya sebelum engkau hilangkan penyakit ini dariku. Maknanya Nabi Ayub akan terus salat. Maka Ayub pun tidak mengangkat kepalanya hinggalah seluruh penyakitnya itu sembuh secara total. Jadi itu antara riwayat Ibnu Abi Hatim. Kalau kita tengok dalam footnote ni, akhrajahu Ibnu Abi Hatim kama fi Durrul Mansur. So ini juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Durrul Mansur. Baik. So, Imam Ibnu Katsir dia tidak mengingkari kan. Riwayat-riwayat ni Imam Ibnu Katsir tak ingkar. So kalau tak ingkar kita terima lah. Maksud kita ikut yang Ibnu Katsir lah, kita taklid kepada Imam Ibnu Katsir. Kan? Kita taklid pada Imam Ibnu Katsir. Kan? Rahimahullahu taala, muhaddits, al-hafiz. Ibnu Katsir mujtahid lah kan? Mujtahid kan. Baik. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعا حدثنا يوسف عن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كان من أخص إخوانه له كان يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه يعلم الله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين قال له صاحبه وما ذاك قال من 18 سنة أو من 18 سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب لا أدري ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق قال وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يرجع فلما كان ذات يوم نبطأت عليه فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فاستبطأته فتلقته تنظر أقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان فلما رأته قال أي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلى والله على ذلك ما رأيت رجلا أشبه منك إذ كان صحيحا قال فإني أنا هو قال وكان له أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله السحابتين فلما كان إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغ أخرى في أندر الشعير الورقة حتى فاد. Baik, kemudian riwayat berikutnya riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir. Kedua-duanya meriwayatkan. Maknanya iaitu bagaimana kisah kedua orang saudara Nabi Ayub alaihi salam itu yang Allah uji mereka dengan perasaan mereka yang berbelah bagilah terhadap saudara mereka sendiri iaitu Nabi Ayub alaihi salam. Baik, dikatakan Yunus bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah mengkhabarkan kepada kami, Nafi' bin Yazid telah mengkhabarkan kami, daripada Aqil ataupun daripada daripada Az-Zuhri dan Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda. So yang ni riwayat ni kalau kita tengok hadha lafz Ibnu Jarir, Ibn Hibban letakkan dalam sahihnya. Imam Ibn Katsir kata yang ni yang asbah, maknanya yang lebih tepatnya dia riwayat mauquf daripada Anas, dia bukan daripada Nabi, maknanya dia hadis mauquf. Mauquf. Tapi kalau kita kena faham hadis mauquf ni hadis yang terhenti pada
Baik. Nanti keluar pula. Baik, hadis yang riwayat Ibnu Jarir dengan Ibnu Abi Hatim tadi, hadis yang panjang kita baca tadi itu, yang sahihnya kata Imam Ibnu Katsir, wal ashbah, yang sahihnya ianya adalah mauquf. Hadis itu mauquf. Tidak marfu', maknanya dia bukan daripada perkataan Nabi SAW tapi daripada sahabat Nabi. Ni kalau kita tengok ulama-ulama hadis akan sebut hadis dalam kategori kisah, kisah, kemudian dalam kategori apa lagi? Kisah Nabi, kemudian tentang ancaman atau perihal keadaan akhirat, ataupun tentang keadaan di dalam syurga, ataupun ancaman, amaran tentang berkenaan dengan perkara yang ghaib, perkara iman dengan benda ghaib dan sebagainya, dia dipanggil mauquf lahu hukmur raf'i. Hadis tu mauquf tapi ada padanya hukum marfu'. Maknanya maksud dia, sahabat yang riwayatkan hadis itu tak mungkin dia reka cipta. Tak mungkin dia ijtihad. Maknanya dia dapat riwayat, dia dapat hal apa yang dia ceritakan tu daripada Nabi SAW ataupun daripada sahabat-sahabat yang lebih senior daripada dia yang tidak ingkar perkataan ataupun perkara tersebut. So, contohnya macam riwayat ni lah. So kita baca riwayat ni, maksud dia, tadi kita baca teks dia. So maknanya kata Anas, Nabi Allah Ayub alaihi salam menjalani ataupun terkena ujian selama 18 tahun. So ini daripada Anas, bukan kita kata, Ibnu Katsir kata al-ashbah annahu mauqufun. Boleh admin boleh tunjukkan kitab. Barakallahu fikum. Okey, jazakallahu khair. Baik. Jadi riwayat ni kata Imam Ibnu Katsir, tengok kita tengok yang bawah ni, Ibnu Katsir kata hadza lafzu Ibnu Jarir wa hakadha rawahu bi tamamihi Ibnu Hibban fi sahihihi. So Ibnu Hibban sahihkan. Baik, ini lafaz Ibnu Jarir, maknanya yang Imam Ibnu Katsir bawa ni lafaz Ibnu Jarir, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Okey. Daripada Muhammad bin Hasan bin Qutaibah, daripada Harmalah, daripada Ibnu Wahab, wa hadha gharibun raf'uhu jiddan. Maknanya Imam Ibn Katsir kata ini kalau kita katakan marfu', dia sangat gharib. Di mana dia tidak sahih lah. Maknanya dari sudut sampai kepada Nabi tu lafaz tu adalah lafaz Nabi, bukan. Wal ashbah an yakuna mauqufan. Wal ashbah an yakuna mauqufan ni maknanya yang sahihnya, yang lebih tepat ianya mauquf, maknanya perkataan Anas. Cerita ni cerita Anas. Maknanya Anas ceritakan tentang kisah Nabi Ayub. So Anas sebab sahabat Nabi. So kata para ulama, tak mungkin, mustahil para sahabat ni mereka nak reka-reka cerita. Kan? Sahabat Nabi kot. Bukannya ustaz-ustaz zaman lalu ni kan, ustaz-ustaz zaman kita, zaman TikTok, zaman apa sekarang ni memanglah tengok sekali cakap pun dah tahu dah menipu kan. Baik. Jadi Nabi Ayub alaihissalam diuji 18 tahun. Ini sebab itulah Ibnu Katsir sebutkan sebelum ni 18 tahun ni antaranya pendapat Anas. Anas bin Malik melihat maknanya Nabi Ayub diuji selama 18 tahun. Kan? Dan tidak ada kerabatnya yang dekat maupun yang jauh yang mahu menerimanya kecuali dua orang saudaranya, yang termasuk dua orang saudaranya yang paling khusus, yang paling istimewa lah. Kan? Maknanya farafadahu al-qari wal ba'i ila rajul min ikhwani kana min akhassi ikhwani lahu kana yaqduwan ilaihi wa yurhan. Jadi kedua orang saudara Nabi Ayub ni lah yang selalu datang tengok dan ziarah Nabi Ayub. Maknanya Nabi Ayub dalam keadaan yang belum teruk lagi, maknanya dua orang ni datang. Maka salah seorang dari mereka berkata kepada saudaranya, demi Allah engkau mengetahui bahawa Ayub telah melakukan dosa yang belum pernah dilakukan seorang pun di muka bumi ini. Kemudian saudaranya tadi menjawab, mengapa? Memangnya kenapa? Dia menjawab, sejak 18 tahun Allah tidak mengasihinya dan tidak menyembuhkan penyakitnya. Setelah keduanya pergi untuk melihat Nabi Ayub, maka orang tadi tidak sabar lagi ingin menyampaikan perkara tadi kepada Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub menjawab, aku mengerti apa yang kamu katakan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui bahawasanya aku pernah melintasi dua orang yang sedang bertengkar. Mereka berdua menyebut-nyebut nama Allah, lalu aku pulang ke rumah dan memohon ampun
aku pulang ke rumah dan memohonkan keampunan kepada mereka berdua. Aku tidak ingin mereka menyebut-nyebut nama Allah kecuali dalam kebenaran. Itu saja kesalahan Nabi Ayub. Yang Nabi Ayub nampak kesalahan. Lalu Nabi baginda melanjutkan Ayub sentiasa keluar rumah untuk buang hajat. Dekat sini perawi sebut. Maknanya Anas ataupun perawi daripada Anas. Ayub sentiasa keluar rumah untuk buang hajat. Setelah selesai maka isterinya memegang tangannya hingga kembali lagi ke rumah. Maknanya yang membantu Nabi Ayub AS untuk buat qada hajat isterinya. Kan? Di luar rumah. Maknanya zaman tu, tengok zaman tu normal lah qada hajat di rumah. Kan? Jadi kalau kita ikut zaman kita sekarang ni, semua tak boleh lah. Semua rumah, kondo, rumah dekat bandar, tandas dalam rumah. Itu tak logik. Tak boleh lah tak pakai. Sedangkan kat kampung-kampung dekat negara kita ni masih ada lagi rumah-rumah yang tandas ada jamban dia kat luar. Zaman tok nenek kita pun ada lagi. Kita pun sempat, alhamdulillah kita sempat hidup zaman tu. Tapi kalau kita tanya budak zaman sekarang, orang panggil apa? Sunat dengan laser. Orang zaman sekarang panggil golongan generasi yang sunat dengan laser ni bukan tahu. Dia tahu lahir-lahir dia tengok orang tandas dalam rumah je. Tapi kalau kita tanya kita kan yang hidup 80-an, 90-an, yang lahir 80-an, 90-an dan hidup tahun 90-an. So kita boleh sebut, kita boleh tahu pasal kita sempat hidup zaman jamban dekat luar. Tanya orang-orang bandar zaman sekarang ni, nganga jamban dekat luar rumah, tak tahu. Jadi macam itulah maknanya kan. Nabi Ayub keluar daripada rumah buang hajat, qada hajat. Dan zaman Nabi Muhammad SAW pun macam tu jugalah. Qada hajat di luar rumah. Maknanya tak ada, jamban tu tak ada dalam rumah. So, kalau buang air kecil saja ada bekas. Kan? Itu kita faham kan? Tapi zaman sekarang bukan orang tak tahu pun. Orang duk tengok cerita-cerita sejarah dan sebagainya zaman-zaman terdahulu apa semua tu kan, dia tahu lah. Dia akan adalah maklumat tu kan, takkan tak tahu langsung. Baik. Jadi setelah selesai maka isterinya memegang tangannya hingga kembali lagi ke rumah. Suatu hari sang isteri terlambat datang kepadanya, maka Allah mewahyukan kepadanya di tempat tersebut. Maka Allah berfirman, urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Maknanya ketika Allah kabulkan permohonan Nabi Ayub, maka Allah perintahkan, hentakkanlah bumi itu dengan kakimu. Maka setelah Nabi Ayub menghentakkan kakinya, maka terpancarlah air. Dan lalu Allah Ta'ala berfirman, ini adalah air sejuk untuk mandi dan untuk minum bagi menyembuhkan penyakit zahir dan batin. Maknanya merujuk kepada penyakit Nabi Ayub AS. Baik. Ketika sang isteri datang, maka ia memandanginya. Lalu Nabi Ayub mendatangi dalam keadaan Allah Ta'ala telah menghilangkan seluruh ujian yang menimpanya. Maka saat itu Nabi Ayub dalam keadaan yang sangat indah seperti semula. Tubuh badan Nabi Ayub AS sembuh. Recover balik. Maknanya daging-daging Nabi Ayub yang dah rosak ataupun yang dah mudarat, yang sakit tu, maknanya jadi kembali sempurna. Maka isteri Nabi Ayub memandangnya sambil berkata, semoga Allah memberkatimu. Barakallahu fik. Apakah engkau melihat Nabi Allah Ayub yang telah menjalani ujian itu? Demi Allah yang maha berkuasa yang telah menurunkan ujian tersebut, aku belum pernah melihat seseorang yang lebih mirip dari Ayub ketika sihat selain dirimu. Ayub berkata, akulah Ayub. Subhanallah. Maka ini adalah dalil, maknanya riwayat yang menceritakan tentang tafsir bagi ayat dalam surah As-Sad, surah Sad ayat 42. Urkud birijlik hadha mughtasalun baridun wa syarab. Maknanya daripada apa yang Allah Ta'ala jadikan mukjizat. Maknanya Nabi Ayub menghentakkan kakinya ketika itu dan terpancarlah air, yang mana air itu Allah Ta'ala kata hadha mughtasalun baridun wa syarab. Maknanya air yang digunakan untuk kamu mandi dan juga minum. Subhanallah, itu adalah mukjizat. Baik. Dan disebutkan dalam riwayat itu juga Nabi Ayub memiliki dua wadah. Maknanya dua bekas. Yang pertama bekas yang digunakan untuk tepung, bekas tepung, dan yang kedua untuk gandum.
Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan 2 gumpalan awan, tak kala salah satu awan berada di atas wadah tepung tersebut, maka awan tadi memenuhi dengan emas hingga melimpah. Sedangkan awan yang kedua memenuhi tempat gandum dengan wang, dengan duit, sehinggalah ianya melimpah. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam tahqiq Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah, beliau mengatakan riwayat ini sahih. Beliau mengatakan riwayat ini ialah riwayat yang sahih. Maknanya ada ulama yang sahihkan. Kan? Tetapi Imam Ibn Kathir berpandangan riwayat ini sahihnya adalah mauquf kepada Anas bin Malik. So ini kita kata kesimpulan daripada riwayat ni. So ini riwayat yang anda nampak, riwayat yang paling sahih sekali cerita tentang kisah Nabi Ayub. Ini riwayat dia. Maknanya yang lain tu yang ada yang lagi versi-versi yang mungkin panjang lagi, itu tu mungkin kita rasa tak sama. Sebab itu kita kata Imam Ibn Kathir dia dah saring dah. Sebab tu bila orang tanya adakah perlu ditahqiq, ada perlu disaring lagi kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibn Kathir ni, sebenarnya kalau kita baca dengan betul-betul tak perlu saring dah. Cuma masalahnya kita baca kitab tak betul. Ni masalah orang zaman sekarang, baca kitab tak betul, lepas tu dihukum ulama salaf. Macam baru-baru ni ada makhluk ni, hamba Allah ni, dia ni memang dah lama dah lah. Memang dia bawa syubhat dah lama dah. Seingat ana sejak ana duduk ana mengaji di Madinah lagi. Ana dah dengar nama dia ni, dan banyak sekali syubhat dia terhadap ulama salaf, terhadap manhaj salaf, dalam akidah, banyak sangat. Dan dalam tulisan-tulisan dalam Telegram mana tu yang baru-baru ni, semua ni ana rat dia lah. Tapi itu pun baru satu point. Kita nak rat banyak lagi. Sebab tu ana kata kan, syubhat ni dia nampak mudah. Kita nampak mudah lah macam kalau kita nak orang panggil apa, sekadar nak bantah umum, mudah. Tetapi kita nak tafnid ni, kita nak musnahkan terus pemahaman dia tu. Maknanya syubhat dia tu kita nak cabut akar-akar dia tu tak senang. Tak senang. Sebab tu dia kena panjang. Dia bukan kena, memanglah kalau kita ringkaskan orang tak faham. Orang tak dapat jawapan yang mengenyangkan. Sebab tu kalau orang tanya kenapa ustaz tak tulis, ada setengah orang kata ustaz tak tulis ringkas. Nak ringkas tak boleh. Kalau jawab syubhat ringkas tak dapat apa. Lagi tak dapat, lagi orang panggil lagi tak faham. Sebab tu style kalau kita jawab syubhat memang dia bersiri-siri. Kadang-kadang tu lambat sikit, biasalah. Kalau kita nak jawab syubhat tu saja kan. Tapi secara terang nak cakap kita kalau orang cakap peribadi kita tak kisah. Kalau orang kata kita tak kisah, dan kita tak perlu nak tulis panjang-panjang, tak perlu nak tulis pun, kita biar aja. Orang nak cakap pasal kita, lantaklah. Kita serah ke Allah. Tapi kalau orang mula cakap tentang ulama salaf, orang mula cakap tentang murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, murid-murid Imam Syafi'i ke, murid-murid Imam kita kata imam-imam salafus salih. Yang ni kita sanggup untuk berjaga malam. Kita sanggup untuk bangkit malam, kita sanggup untuk tak tidur, untuk bantah, untuk rad, berbanding dengan orang kata kat diri kita sendiri. Itu maknanya kita punya prinsip. Maknanya kalau orang kata dekat orang beriman yang sudah meninggal dunia, wali-wali Allah, ulama-ulama salaf, wali-wali Allah, man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Barang siapa yang mengisytiharkan, menyakiti wali-waliku, Allah kata, maka dia telah mengisytiharkan peperangan ke atasku, ke atas Allah. Jadi anda melihat Imam Harb Ibn Ismail Al-Kirmani rahimahullah, antara ulama salaf, wafat 280 Hijrah, antara murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal, murid kepada Ishaq bin Rahawai. Dan ada kitab beliau, kitab As-Sunnah min Masail Al-Harb, kitab As-Sunnah, dan juga banyak kitab-kitab beliau dalam masalah akidah. Beliau tidak maksum, tetapi bila kehormatan beliau diperkotak-katikkan, kita wajib pertahankan. Macam orang tuduh Imam Abu Hanifah, orang menjatuhkan kedudukan Imam Abu Hanifah dengan zalim, tanpa hak, maka kita pertahankan. Sama juga Imam Harb Ibn Ismail Al-Kirmani rahimahullah ta'ala.
Walaupun ada orang, ramai orang tak kenal pun. Tapi kita hak mengaji akidah ni kita tahulah. Imam Harb ibn Ismail al-Kirmani rahimahullah seorang ulama salaf. Maknanya dia jangan tengok timing tarikh wafat dia saja semata-mata, tengok pada pegangan dia. Kan? Bila kita sebut Imam An-Nasa'i ulama salaf, Imam An-Nasa'i wafat 303. Tapi adakah semata-mata tengok pada tarikh wafat? Tak, pada pegangan dia, akidah dia. Kan? Jadi cuba kita tengok ulama salaf. Kan? Jadi puncanya tak faham kitab yang dibaca, tak faham betul-betul. Sebab tu tak boleh main cedok-cedok je baca kitab ni. Kan, cedok-cedok saja. Sebab tu kita kita baca, kita mengaji berkitab. Ada kitab ni maknanya paling kurang kita sebelum kita nak tuhmah penulis kitab, kita maknanya berhati-hati. Kita kena tuhmah dulu diri kita yang tak faham. Lepas tu kita minta petunjuk daripada Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takutkan Allah, Allah akan ajar kamu. So jangan kita bangga diri, sombong. Kita kata aku faham lagi. Itu kadang tak dapat ilmu. Memang tak dapat ilmu pun. Kadang-kadang kan. Itu isu tentang isu tu lah. Boleh rujuk dekat Telegram mana lah. Siapa yang follow Telegram mana tu dia boleh rujuk dekat situ lah. Tulisan tu ada beberapa siri. Allahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Jadi ini riwayat kita kata kisah Nabi Ayub yang paling sahih lah, yang Imam Ibn Kathir letakkan dekat sini. Dan riwayat ini mauquf, sahih, mauquf. Maknanya terhenti pada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita zaman sekarang ni kena mengaji tu maknanya kena advance. Sebab tu anda nasihatkan jangan kita hanya orang panggil apa? Hanya kita mengaji hak yang 10 tahun lepas tu kita selesa dengan itu saja. Kena advance. So kena join pengajian. Maknanya kena ambil tahu. Kalau kita betul-betul nak faham lah tentang agama ni, kalau sekadar nak tahu, sekadar setakat nak lepas fardu ain apa semua tu, tak payah tahu, tak apalah. Tapi kita kata kita nak ikut manhaj salaf, zaman kita ni zaman fitan, zaman orang buat fitnah kepada ulama salaf, orang buat fitnah pada manhaj salaf, kita pula ambil tak tahu, last sekali kita pun join orang yang hentam ulama salaf tu, kita pun tak sedar. Tu takut juga. Sebab tu kena tahu jugalah. Kena tahu. Setengah orang dia kata tak payah. Tak payah tahu langsung. Lepas tu dia tak payah tahu, lepas tu ada orang yang datang bawa syubhat dan keraguan yang melibatkan agama, melibatkan akidah, melibatkan fahaman terhadap agama. Lepas tu kita kata tak apalah, itu semua kita tak mau tahu. Tapi bab dunia kita nak tahu lebih. Bab agama ni kita tak mau tahu lebih. Beratlah. Jadi jangan selesa lah, maknanya kita kena upgrade. Macam ilmu akidah kan, mengaji lagi kan. Diploma pengajian Islam Yayasan Ta'lim nak buka dalam masa terdekat, dalam bulan berapa? Bulan 6 ke bulan 7 insya-Allah. Jadi follow dekat Yayasan Ta'lim punya page Facebook, ada iklan pembukaan, dan kongsi-kongsikan kita minta sahabat-sahabat kita share, kongsi-kongsikan. Maknanya mana tahu ada sahabat-sahabat kita ataupun ada orang-orang Islam yang nakkan pengajian ilmu yang sahih, maknanya kita kenalkan mereka. Sharekan poster dan sebagainya tu kan. Itu antara contoh kita macam mana kita mempromosikan ilmu, maknanya kita nak dapat man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Barang siapa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunjukkan jalan yang baik, sunnah yang baik, jalan menuntut ilmu kepada orang lain, maka dia akan mendapat pahala. Kalau kita tunjuk kat orang, kita jadi pembuka pintu kebaikan kepada orang lain, maka kita akan dapat pahala. Promote majlis ilmu yang sahih. So maknanya kita akan dapat pahala. Orang yang amalkan apa yang kita dah promotekan kebaikan itu, kita akan dapat pahala. Saham berterusan. Walaupun kita dah mati, berterusan. Kalau kita kongsikan pengajian, maknanya pengajian, tak kira lah pengajian umum ke, pengajian khusus ke, macam anda bagi contoh ni, pengajian yang berstruktur ni penting. Supaya kita lebih orang panggil tersusun lah, dari sudut kita nak tahu silibus dan sebagainya tu, lebih tersusun pengetahuan kita tu.
Dan kita kena tahulah, bukan tak tahu langsung. Dan pengajian-pengajian umum pun termasuk, yang free pun banyak kan, free pun dah banyak dekat YT ni. Jadi kita pakat-pakat tolonglah, yang free ni pun banyak, maka ada yang pilihan untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara se-Islam kita yang nakkan ilmu secara berstruktur, maka kongsikan. Itu antara kita kata, kita wajib promote kebaikan, mempromosikan kebaikan tu wajib. Maknanya menunjukkan orang kepada kebaikan. Man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia sama seperti orang yang buat baik itu. Sama-sama seperti dapat pahala yang sama, saham dia berterusan. Kan? Ini antara kita kata jihad di akhir zaman. Jihad di orang bagi di zaman fitan ni adalah jihad dengan ilmu. Menyebarkan ilmu yang sahih, Al-Quran dan Sunnah, mengikut pemahaman salaful ummah itu. Baik. Kemudian riwayat yang berikutnya, waqala ibn Abi Hatim hadatsana Abi hadatsana Musa Ismail ibn Ismail hadatsana Hammam anbana Ali ibn Zaid an Yusuf ibn Mihran an ibn Abbas qala wa albasahu Allah hullatan min al-jannah fatanaha Ayyub wa jalasa fi nahiyatin وجاءت امرأته فلم تعرفه فقال يا عبد الله هذا المبتلى الذي كان ها هنا لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب وجعلت تكلمة ساعة وجعل تكلمة ساعة ولعل أنا أيوب قال أستسخر مني يا عبد الله وقال ويحك أنا أيوب قد رد الله علي جسدي قال ابن عباس ورد الله عليه ماله وولده بأعيانهم ومثلهم معهم. Baik. Kemudian riwayat yang berikutnya, iaitulah riwayat daripada Ibnu Abi Hatim. Dia berkata, ayahku telah menceritakan kepada Abi Hatim Ar-Razi, Musa bin Ismail telah menceritakan kami, Hammad telah menceritakan kami, Ali bin Zaid telah mengkhabarkan kami daripada Yusuf bin Mihran, dan Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas berkata, kemudian Allah memakaikan perhiasan daripada syurga kepadanya, lalu duduk menyendiri di sebuah sudut. Tak kala sang isteri itu datang, maka dia telah mengenalinya. Dia berkata, wahai hamba Allah, kemanakah perginya orang yang sedang mengalami cubaan yang tadi? Tak kala isteri itu datang, maka dia tidak mengenalinya. Isteri Nabi Ayub tak kenal Nabi Ayub ketika itu, kerana keadaan dia berubah. Wahai hamba Allah, kemanakah perginya orang yang sedang mengalami cubaan tadi di sini? Boleh jadi anjing atau segera telah membawanya pergi. Jawab apa dia, sang isteri terus berbicara, apa dia kata dia tadi, boleh jadi kilab atau zi'ab, kan? Maknanya dia kata sebab dalam teruknya keadaan tu, boleh jadi anjing ambil dia, ataupun zi'ab, yakni serigala ambil dia, bawa dia pergi. Kemudian Nabi Ayub pun berkata, apakah engkau hendak menghinakannya wahai hamba Allah? Ayub berkata, akulah Ayub, Allah telah memuliakan keadaan jasadku. So itu riwayat Ibnu Abi Hatim. Baik, kata Ibnu Abbas, Allah mengembalikan kepada Nabi Ayub bukan sekadar kesihatannya, bahkan mengembalikan harta bendanya, anak pinaknya seperti semula, dan ditambahkan kepada mereka sebanyak itu. Maknanya sebanyak lagi, mithluh ma'ahu, banyak lagi, maknanya digandakan kekayaan dan anak pinak Nabi Ayub. Wahab Ibn Nabih berkata, Auhallahu ilaihi qad raddatu alayka ahlaka wa malaka mithluhu ma'ahum faghtasil bihadzal ma' fa inna fihi shifaa'aka wa qarrib an sahabatika qurbanan wastaghfir lahum fa innahum qad asawni fi rawahu Ibn Abi Hatim. Baik. Wahab bin Nabih berkata, di tabi'in, Allah mewahyukan kepadanya, aku telah mengembalikan keluarga dan harta sejumlah mereka terhadapmu. Maka mandilah dengan air ini kerana ia mengandungi kesembuhan bagimu. Maka dekatilah para karib kerabatmu dan mintakanlah ampun bagi mereka. Sungguh mereka telah bermaksiat kepadaku berkaitan dengan ujian yang menimpamu. So ini riwayat Ibnu Abi Hatim. Baik, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan lagi, mengatakan Abu Zur'ah telah menceritakan kepada kami, Amr bin Marzuq telah menceritakan kepada kami, Hammam bin Munabbih, saudara Wahab bin Nabi, telah menceritakan kepada kami, Qatadah dari An-Nadhr bin Anas, dari Bishr bin Nuhaid, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, setelah Allah menyembuhkan Ayub alaihissalam, maka dia menurunkan hujan belalang emas kepadanya. Ayub pun mengambil dengan tangannya dan masukkan di balik bajunya. Beliau menunjukkan, kemudian dikatakan kepadanya, wahai Ayub, tidakkah engkau merasa kenyang? Ayub menjawab, wahai Rabbku, siapakah yang dapat merasa kenyang dari rahmatmu? Ini pun riwayat yang sahih. Ini pun disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali kalau tak salah, dalam takhrijnya terhadap kita terhadap hadis ni.
Kata sini tengok Ibnu Katsir pun sahihkan. Yang kata hujan belalang tu sahih. Hujan belalang emas. Kan? Jaradan min zahab. Dia katakan Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma 'afa Allahu Ayyub alaihi salam amtara alaihi jaradan min zahab. Ketika setelah Allah memberikan kesihatan kepada Nabi Ayub alaihi salam, Allah menghujankan kepadanya belalang daripada emas. Faja'ala ya'khudhu bi yadihi wa ja'ala fi thabin. Maka Nabi Ayub pun ambil dengan tangannya dan meletakkan dalam pakaiannya. Maka dikatakan kepada Ayub, faqila lahu ya Ayub amma tashba'? Wahai Ayub, adakah engkau tidak kenyang lagi? Maka kata Ayub, ya Rabb, wa man yashba'u min rahmatik? Wahai Tuhanku, siapa yang pernah kenyang daripada rahmat? So itu point dia. That's the point, bukan hujan apa dia belalang apa itu tidak logik lah, apa benda itu tak boleh pakai. Riwayat ni sahih, maknanya kita terimalah. Tapi macam mana tu kita tak tahu kan. Tapi point di sini Nabi Ayub menunjukkan ketinggian ubudiyah, kesyukurannya kepada Allah dengan kata ya Rabb wa man yashba'u min rahmatik. Siapa yang pernah kenyang daripada rahmatmu? So ini juga sebahagian ulama istinbat menunjukkan harusnya kita maknanya mengambil sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala berupa rezeki kepada kita. Harusnya kita maknanya mengambil sesuatu yang Allah rezekikan itu dan kita memperbanyakkannya, tidak menafikan zuhud kita daripada dunia, tak menafikan juga ta'alluq kita kepada akhirat, tak menafikan pergantungan kita pada akhirat, tak menafikan. Maknanya ini menunjuk, ini sebahagian ulama istinbat daripada perkataan Nabi Ayub tu, Rabbi, ya Rabbi wa man yashba'u min rahmatik. Wahai Tuhanku, siapa yang pernah kenyang daripada rahmatmu? So rahmatmu kat sekarang ni adalah apa? Ini hujan belalang emas tu. Kan? Tapi kalau kita baca orang zaman sekarang ni, semua tak logik belaka lah. Itu susah kalau kita jadikan logik kita tu first. Tak boleh lah kan. Ini ada apa kita kata mukjizat dan sebagainya. Bukan kita kiaskan kisah ni dengan cerita-cerita merapu dan benda-benda yang khurafat, benda-benda yang langsung la asla lahu, yang tidak ada langsung sandarannya. Wa hakadha rawahu al-Imam Ahmad an Abi Daud at-Tayalisi wa Abdus Samad an Hammam an Qatadah bihi. Wa rawahu Ibn Hibban fi sahihihi an Muhammad bin Abdullah al-Azdi an Ishaq bin Rahawayh an Abi Samad bihi wa lam yukharrijhu ahad min ashabil kutub wa huwa ala syarti sahih fallahu a'lam. Tengok, Imam Ibn Katsir kata hadis tentang hujan belalang emas ni kan, tidak dikeluarkan salah seorang pun di kalangan ashab kutub. Maknanya kitab-kitab hadis yang kutub sitah kalau tak salah lah maksud ashabul kutub ni. Tetapi hadis ni ala syarti sahih, dia atas syarat sahih. Maknanya kalau diteliti dari sudut sanad dan sebagainya menurut syarat yang sahih. Wallahu a'lam. Maknanya Imam Ibn Katsir sebutkan riwayat Ibn Abi Hatim ni, riwayat ni sahih. Bahkan tahqiq daripada Syekh Salim sebut sahih. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أرسل على أيوب رجل من جراد من ذهب فجعل يقبضها في ثوبه فقيل أيوب ألم يكفك ما أعطيناك قال أي رب وما يستغني عن فضلك هذا موقوف وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر مرفوعا. Sesama juga riwayat daripada Imam Ahmad. Riwayat tapi tengok Ibn Katsir kata mauquf daripada Abi Hurairah. Diutuskan ke atas Ayub rijlun min jaradin min zahab, maknanya kaki belalang yang daripada emas, kaki belalang emas kan. Kemudian Ayub memasukkan balik di dalam bajunya lalu diseru kepada Ayub, wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan bagimu apa yang kami berikan kepadamu? Ayub menjawab, wahai Rabbku, siapakah yang dapat merasa cukup daripada kurniamu? So Imam Ibn Katsir kata hadis ni hadis mauquf. Namun hadis ini di atas telah diriwayatkan Abu Hurairah sama ada dari jalur yang lain secara marfu'. Maknanya daripada Ibn Abi Hatim tu marfu' sampai kepada Nabi SAW. Imam Ahmad berkata Abdul Razak telah menceritakan kepada kami Muammar telah menceritakan kepada kami dari Hammam bin Munabih berkata, inilah yang disampaikan oleh Abu Hurairah pada kami. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda. Okey. Ni. Irkid birijlika, ini hadha ma haddathana Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So
Wahab bin Munabbih, ada Hammam bin Munabbih disebutkan dia sandarkan hadis ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni semua tabi'in lah ni. Berkata inilah disampaikan oleh Abu Hurairah pada kami. Haddatsana Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tak kala Ayub mandi dalam keadaan telanjang, maka berjatuhanlah kaki-kaki belalang yang terbuat daripada emas. Lagi orang yang tak faham ni banyak. Zaman sekarang ni anda cakap, anda maaf anda terpaksa cakap kasar sikit, orang yang tak faham ni banyaknya masalah dia bila dia baca dia tak faham. Dia buat faham sendiri. Ini masalah. Kita bainama ayyubu yaghtasilu uryanan. Dia pun pelik lah. Ketika Nabi Ayub mandi dalam keadaan telanjang. Dia kata, takkanlah Nabi mandi telanjang. Ini susah. Kan? Yang tu kena buka hadis-hadis sahih yang ceritakan tentang Nabi Musa AS pernah mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Hadis sahih Bukhari. Ada. Kan? Kemudian itu masalahnya bila orang kita dia kiaskan dengan pemahaman dia. Mandi telanjang maknanya dalam keadaan dia tak berpakaian tapi tak dilihat oleh orang kecuali isterinya ataupun kecuali orang yang terdekat dengannya. Jaradun min zahab faja'ala Ayyub, maka ketika Nabi Ayub mandi tu maka turun pada Nabi Ayub alaihissalam ketika dia mandi tu turun dalam riwayat Abu Hurairah ni maknanya berjatuhanlah kaki-kaki belalang yang diperbuat daripada emas. Ayub mengambilnya dan masuk balik ke bajunya. Allah menyeru, wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan yang sebagaimana engkau lihat? Ayub menjawab, bahawa benar wahai Rabbku, namun aku tidak boleh merasa puas dari keberkatanmu. So ini riwayat riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Imam Ahmad. Imam Bukhari dan Imam Ahmad. So Imam Al-Bukhari riwayatkan hadis ni dari hadis Abdul Razzaq As-San'ani riwayatkan daripada Hammam ibn Munabbih. Itu Muammar daripada Hammam ibn Munabbih. So ini adalah riwayat yang sahih. Kan? Dan maksud firman Allah Taala irkid birijlik, hentakkanlah kakimu, iaitu hentamkanlah kakimu ke tanah, mana hentakkan. Maka Allah Taala memancarkan mata air yang dingin, yang sejuk. Lalu Allah memerintahkannya untuk mandi dengan air tersebut dan minum sebahagian daripadanya. Allah Taala menghilangkan segala penyakit dan kotoran yang ada di dalam tubuhnya, baik secara zahir maupun batin. Kemudian Allah menggantikannya dengan kesihatan secara zahir maupun batin, ketampanan yang sempurna serta harta yang banyak. Maknanya Nabi Ayub jadi sempurna balik dari sudut fizikal dia. Ya Allah Taala sembuhkan. Bahkan Allah mencurahkan harta benda kepadanya, iaitu hujan yang lebat yang turun yang melebat, yang turun hujan itu bersama dengan belalang-belalang daripada emas. Allah Taala menganugerahkan kembali kepada Ayub anggota-anggota keluarganya sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Taala. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Dalam ayat itu Allah kata apa? Wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab. Kami anugerahkan dia mengumpulkan kembali keluarganya dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula. Ada yang mengatakan Allah menghidupkan kembali keluarganya yang telah meninggal, ada yang mengatakan keluarganya yang telah meninggal ditangguhkan hingga hari akhirat, namun ia diberi ganti di dunia ini dengan keluarga yang lain dan mereka semua akan dikumpulkan bersama di negeri akhirat. Itu ada perbezaan pendapat di kalangan salaf. Dan firman Allah Ta'ala, rahmatan min indina, sebagai rahmat daripada kami, iaitu kami angkat kesusahan daripadanya dan kami sembuhkan segala penyakit yang menimpa dirinya sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang kami kepadanya. Wa zikra lil abidin, dan sebagai pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran, iaitu bagi orang-orang yang sedang ditimpa ujian pada jasad, harta atau anak-anaknya. Maka dia dapat menjadikan contoh pada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Dia telah diuji oleh Allah dengan sesuatu yang lebih besar, namun dia tetap bersabar dan mengharap pahala daripada Allah. Kemudian Allah memberi kelapangan kepadanya. Maka barang siapa yang memahami bahawa firman Allah Ta'ala itu rahmatan, menunjukkan nama isteri Ayub, maka dia telah jauh daripada kebenaran dan tenggelam dan kesalahan. So maknanya ada sebahagian ulama yang faham rahmatan min indina tu, dia takwil, dia berkata tu nama isteri Nabi Yaqub Ayub rahmah. Sebenarnya tak betul lah. So Ibn Kathir bantah. Sebenarnya tak betul. Ibn Kathir kalau dia sebut riwayat tu tak betul, dia akan sebut. Masalahnya bila dia tak sebut tak betul, dia tak sebut apa-apa, maknanya sahih lah. Tu cara kita baca kitab ulama.
dia tak kritik apa-apa, betul lah tu. Kan? Sama macam riwayat-riwayat salaf. Kalau salaf berhenti, dia Syekh Musa'id Tayyar, pakar tafsir kan, dia tak setuju dengan orang kata ulama salaf bila bawa riwayat tu, bawa sanad, depa berlepas diri. Tak. Itu maksudnya macam seakan-akan ulama salaf tak faham apa. Dia tak setuju apa kenyataan sebahagian orang kata man asnada faqad bari'ah. Macam orang selalu kata dekat Ibnu Jarir At-Tabari, barang siapa yang telah membawa sanad, dia telah berlepas diri. So seakan-akan macam ulama salaf ni tak faham langsung apa yang diperiwayat. Lalu dia pun letak riwayat tu tak faham. Ini satu bentuk tanqis dan juga taksir. Satu bentuk tohmahan sebenarnya secara tidak langsung kepada ulama salaf di kalangan tabi'in. Seakan-akan macam kita kata ulama tu letak riwayat tu tak faham apa. Disuruh kita nilai sendiri. Tak tepat 100%. Tak tepat. So antara ulama yang bantah kaedah ni adalah Syekh pakar tafsir Syekh Musa'id At-Tayyar hafizahullah. Kan? Itu sebab anda kata kena rujuk balik perbahasan kita tentang Israiliyat. Kita dah bincang tentang Israiliyat. Sebab ni memang kalau kisah ni kalau kita dapat kat orang yang tolak total Israiliyat, dia memang petikai lah. Sebab tu anda bagi tahu nak belajar kitab Ibnu Katsir ni, kita kena ikut manhaj Imam Ibnu Katsir. Kalau kita ikut manhaj orang lain, zalim lah. Kalau kita awal-awal lagi kita nak ikut manhaj mutaakhirin yang tolak total Israiliyat, memang kita tak buka kelas Al-Bidayah wa Nihayah ni. Anda boleh je ambil kitab-kitab lain, tapi anda sengaja mengajar kitab Al-Bidayah wa Nihayah ni supaya anda nak bagi tahu ini cara metod kita berinteraksi dengan tulisan ulama salaf, riwayat salaf. Ibnu Katsir tunjukkan contoh. Ada benda yang memang diingkari. Tapi benda yang disenyapkan, didiamkan, tidak ada apa bentuk penyelisihan. Buat apa kita nak macam kita nak ingkari atau kita nak tolak? Kan? Ini riwayat isu tentang Israel ni kita dah bincang panjang dah. Sebab tu anda katakan orang yang sabar saja yang yang akan faham. Sebab tu nak menuntut ilmu ni dia bukan boleh, dia memerlukan tuluz zaman, panjang waktu. Betul-betul nak menuntut ilmu ni dia bukan main kita tebuk sini, syok sendiri, tebuk sini, bukan macam tu. Itu kita mungkin dapat maklumat tapi tak dapat ilmu. Ilmu ni mesti kena kita kata perlu, dia adalah selain daripada kita dapat daripada pembacaan, dia juga adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan disebabkan kesabaran, disebabkan kita sentiasa bergantung kepada Allah, disebabkan kita bertakwa kepada Allah. So konsep ilmu dalam Islam ni dia bukan semata-mata kita belajar, pergi kelas, dapat maklumat, terus kita dapat ilmu, tak. Dia ada konsep takwa, dia ada konsep kita khasyah, konsep kita makna dalam ilmu Islam ni maknanya adanya adab, adanya maknanya kita kata macam-macam perkara yang perlu kita jaga. Suhbatul ustaz, melazimi, maknanya bersahabat dengan ustaz, bersahabat dengan guru untuk mendapat faedah. Ini guru kita lain sikit, beza sikit, kita tak sabar lah, kita tinggal terus. Lepas tu kita baca buku sendiri tak betul. Lepas tu kita pun sonok bila orang tegur kita tak sedar diri. Kita rasa macam kita saja yang betul. Bila orang tegur kita mula melenting, kita kata aku dah baca tapi kau baca tak betul. Allahul musta'an. Itu selalunya bila melibatkan riwayat Israiliyat ni memang itulah akan berlaku. Baik. Wa man fahima man hadha qala hi rahmah. Okey, di sini kita kan. Siapa yang faham daripada ayat ini, mereka kata rahmah itu adalah nama isteri Nabi Ayub, maka faqad ab'ada an-nuj'ah wa aghraqa an-naz'ah. Maknanya dia jauh daripada kebenaran. Baik. Wa qala ad-Dhahhak an Ibn Abbas radallahu ilaiha shababaha wa zadaha hatta wala lahu 26 waladan dzakaran. Ibn Abbas kata Allah kembalikan ketampanan dan juga kepemudaan. Maknanya Nabi Ayub itu, dan Allah tambahkan kekuatannya, dan sehingga Nabi Ayub dapat lagi anak lepas tu 26 orang anak lelaki. Dan Nabi Ayub alaihi salam hidup setelah itu 70 sanatan bi ardi Rum. 70 tahun selepas itu di bumi Rum. Ala dinil hanifiyah, di atas agama Hanifiyah, agama tauhid. Thumma ghayyaru ba'dahu dina Ibrahim. Kemudian setelah itu ditukar
Selepasnya itu agama Nabi Ibrahim. So maknanya Nabi Ayub termasuk dalam ikut syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub, maknanya Bani Israel ketika itu. Di negeri Rom, di bumi Rom. Rom kat sini wallahu taala alam di Syam di Syam. Dan bukan maksud Rom tu adalah kerajaan dia empire Rom tu, tapi di negeri Rom. Wallahu taala alam. Boleh jadi apa dia dalam empire tu boleh jadi kan yang adanya Bani Israel di situ, dan boleh jadi juga makna Rom yang lain. Wallahu taala alam. Baik. Okey, sikit lagi. Sekarang ni kita baca ayat yang terakhir tu 44 jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa khudh bi yadika dighfan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Ini pengakhiran kisah Nabi Ayub tu. Dan kami perintahkan lagi kepadanya, ambillah dengan tanganmu seikat jerami, kemudian pukullah isterimu dengannya, dan janganlah engkau merosakkan sumpahmu itu. Sesungguhnya kami mendapati Nabi Ayub itu seorang yang sabar, dan dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sentiasa awwab, maknanya sentiasa kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bertaubat dan beribadat. Okey, ni kenapa? Apa maksud ayat ni? Maknanya kata Imam Ibn Kathir, ini adalah bentuk rukhsah, keringanan yang diberikan Allah Ta'ala kepada hambanya dan Rasulnya Ayub AS sebelum Ayub telah bersumpah akan merotan ataupun memukul isterinya 100 kali. Sebab Nabi Ayub tengok isterinya itu telah mengingkari ataupun telah buat perkara yang berat lah, maknanya tak izin dia untuk pergi keluar rumah dan mencari nafkah, dan Nabi Ayub telah bersumpah untuk merotan ataupun memukul isterinya 100 kali. Ada yang mengatakan Ayub bersumpah seperti itu kerana sang isteri telah menjual kepakan rambutnya. Ada yang mengatakan kerana ia pernah didatangi oleh syaitan dalam wujud seorang tabib yang menunjukkan satu ubat bagi Nabi Ayub. Kemudian sang isteri mendatanginya dan mengkhabarkan kepadanya tentang kejadian tersebut. Maka Ayub tahu bahawa tabib tersebut adalah syaitan. Itu satu wajah daripada pandangan ulama. Setelah Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitnya, maka dia memerintahkan agar mengambil seikat rumput dan memukulnya 1 kali sahaja. Pukulan tersebut telah mewakili 100 kali pukulan, dan ia terbebas daripada sumpahnya tersebut. So Allah Ta'ala bagi rukhsahkan Nabi Ayub untuk maknanya menebus sumpahnya, dan maknanya Allah perintahkan supaya Nabi Ayub ambil seikat rumput saja dan pukul sekali saja. Maknanya dia dah maknanya terlepas daripada sumpahnya itu. Baik, ini menunjukkan rukhsah, kelonggaran dan kelapangan bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Terlebih lagi berkaitan dengan hak isterinya yang sentiasa sabar dan mengharap pahala daripada Allah Ta'ala. So isteri Nabi Ayub kat sini bukan dia seorang yang tidak sabar. Bahkan Ibnu Kathir isbatkan di sini isteri Nabi Ayub, ada yang kata nama dia Ramlah, ada yang kata Rahmah, tapi Ibnu Kathir tolak rad orang kata Rahmah tu kan. Base pada ayat tu, orang tafsir ayat tu kata nama dia Rahmah, tak betul. Tapi ada yang kata Ramlah, wallahu ta'ala alam. Yang penting dia Imra'atul Ayyub, isteri Nabi Ayub AS. Dan isteri Nabi Ayub ni seorang yang tabah, sabar, mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, jujur, berbakti dan mendapatkan petunjuk. Semoga Allah melimpahkan redanya kepadanya. So tengok ulama, maknanya mereka tidak bersangka buruk dengan isteri para Nabi-Nabi ni, selagi tidak ada petanda ataupun nas yang sahih menunjukkan sebaliknya keadaan mereka. Itu kita kena faham kan. Jadi isteri Nabi-Nabi ni asalnya baik-baik belaka, kecuali yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang mereka ada masalah lah. Contoh macam isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, itu memang Allah Ta'ala sebutkan mereka kufur dan mereka mengkhianati suami mereka. Tapi Nabi Ayub tidak. Isteri Nabi Ayub taat. Kan? Baik. Oleh kerana itu Allah mengikuti keringanan ataupun rukhsah tersebut dengan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar dan dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya, selalu kembali kepada Tuhannya. Majoriti ahli fiqh menggunakan rukhsah keringanan ini dalam masalah sumpah dan nazar. Nampak apa yang anda katakan? Akhir sekali ulama istimbat daripada kisah ni. Maknanya untuk menetapkan hukum. Rukhsah untuk dalam isu sumpah dan nazar. Namun ulama yang lain begitu longgar dalam masa ini sehingga sebahagian dari mereka menyusun kitab yang membahas cara-cara menghindari sumpah.
mereka berperumahan dengan ayat di atas sehingga mereka pun mengungkapkan hal-hal yang sangat aneh dan asing. InsyaAllah akan kami paparkan pada Kitabul Ahkam yang berkaitan dengan masalah di atas. Ini dalam kitab fiqh Imam Ibn Kathir. Ibn Jarir dan lainnya dari kalangan sejarawan Islam telah menyebutkan Nabi Ayub AS meninggal dunia pada usia 93 tahun. Ada yang mengatakan dia hidup lebih daripada itu. Laith telah meriwayatkan daripada Mujahid, pada hari kiamat Allah akan berhujah dengan Sulaiman atau orang-orang yang terpandang, dan berhujah dengan Ayub AS atau orang-orang yang ditimpa oleh cubaan ataupun dugaan ataupun penyakit. Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir. Nabi Ayub mewasiatkan kepada anaknya Haumal. Setelah itu anaknya Bishr Ibn Ayub memegang urusannya. Dialah yang dimaksudkan oleh majoriti orang ataupun ulama sebagai Zulkifli, wallahu a'lam. Ada pendapat ulama yang kata Zulkifli itu adalah anak kepada Nabi Ayub. Wallahu a'lam, menurut mereka ia adalah seorang nabi, umurnya adalah 75 tahun. Dan berikut ini kami akan sebutkan tentang kisah Nabi Zulkifli, sebab sebahagian orang beranggapan bahawa ataupun sebahagian ulama beranggapan dia adalah putera kepada Nabi Ayub AS. Wallahu ta'ala a'lam. Maka selesailah kita membahaskan tentang kisah Nabi Ayub AS daripada kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Baik. Jadi itu kita kata kesimpulannya. Maknanya kisah Nabi Ayub AS ni maknanya itulah riwayat yang Imam Ibn Kathir saring. Yang paling sahih yang kita sebutkan tadi. Yang tu. Sebab tu anak kata kan, sebenarnya Ibn Kathir dah saring lah. So cuma cara kita faham. Cara kita faham dan cara kita taujihkan kemusykilan orang ataupun kemusykilan yang dilontarkan. Itu saja cara dia. Kan? So itu maknanya, kan? Baik, naktafi bihadza. Ada soalan ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tak faham macam mana sahabah Anas bin Malik radhiyallahu anhu boleh dapat cerita sejarah sejauh zaman Nabi Ayub. Baik. Kita kena faham sahabat Nabi ni, ini yang antara anda selalu sebut dalam kelas-kelas akses mereka terhadap maklumat, kita jangan ingat mereka ni terlampau lekeh sangat macam tak tahu langsung melainkan hadis Nabi saja. Tak, mereka, para sahabat Nabi ni, mereka ada akses pada kitab-kitab terdahulu. Sebut saja nama sahabat-sahabat Nabi: Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar dan ramai lagi. Antaranya sahabat-sahabat yang dulunya beragama Kristian kemudian masuk Islam. Mereka ada akses, mereka ada maklumat tentang riwayat-riwayat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ada riwayat-riwayat yang mereka saring, maknanya mereka tahu riwayat tu tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, lalu mereka pun riwayatkan. Contohnya macam Anas bin Malik. Itu je kita nak faham. So jangan kita ingat salaf lekeh sangat sampai tak tahu, tak boleh cross check. Zaman tu tak ada langsung akses. Tak, zaman tu lagi berkembang. Wahab Ibn Munabbih tu, dia dikatakan dia mempunyai akses terhadap kitab-kitab ahlul kitab yang terdahulu, punya banyak. Tu tabi'in. Abdullah bin Amr bin Al-As pernah bila sahabat-sahabat Nabi ni menguasai wilayah-wilayah di luar Arab, di Parsi dan sebagainya, mereka dapat akses kitab-kitab ulama terdahulu. Maknanya kitab-kitab ahlul kitab yang kata Israiliyat tu. So dia orang tak buang semua, dia orang ambil apa yang bermanfaat dan dia orang saring. Ni kita kena faham. Kan? Maknanya itu kita kena faham. Maknanya bukan kita faham dia orang sahabat Nabi ni hanya dengan hadis saja. Tak, mereka juga ada akses. Kalau tak ada akses pada riwayat-riwayat ni, macam mana dia orang nak faham ayat tentang Bani Israel yang punya panjang dalam Quran, kisah-kisah dalam Quran ni. So Ibn Abbas antara yang ambil juga manfaat daripada riwayat Israiliyat. So kita dah bincang, boleh cari dalam dekat YouTube, tajuk Israiliyat, type nama anak tu dekat YT, anda pernah buat. So anda buktikan berapa banyak riwayat Israiliyat daripada sahabat Nabi yang ulama tak ingkar. Maknanya dia ada kategori dia. Ada yang diingkari, kerana diingkari tu kerana bercanggah dengan Quran dan Sunnah, bercanggah dengan akidah yang sahih. Dan ada yang disenyapkan, diriwayatkan sebagaimana Nabi SAW kata, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakan tentang Bani Israel daripada riwayat mereka, jangan rasa berdosa.
Inilah Ibnu Katsir praktikkan. Itulah Anas bin Malik praktikkan. Itu jawapan dia. Kan? Macam mana kita tak faham sahabat ni boleh riwayat cerita sejauh zaman Nabi Ayub. Maknanya kita sebab sebahagian orang kita ni dia terlampau terfokus pada sistem sanad dalam ilmu hadis tu. Sampai dia terlupa adanya bukan semata-mata ulama dapat riwayat tu bukan sekadar-kadar maksudnya transmission daripada narration daripada hadis semata-mata, bahkan mereka juga ambil daripada kitab-kitab umat terdahulu untuk diambil manfaat. Dan mereka saring. Mereka bukan kata ambil pakai asal dalam kitab semua ambil, tak. Jangan ingat sahabat macam tu. Sahabat Nabi mereka alim, faqih. Mereka tahu. Sebab tu anak tak setuju orang kata semua Israiliyat kena tolak. Macam tu Anas bin Malik ni tak reti, kita lagi reti daripada sahabat Nabi. Sedangkan riwayat ni sahih. Sahih, mauquf kepada sahabat. Jadi takkan kita nak berani nak kata sahabat Nabi ni sengaja riwayat Israiliyat untuk menyesatkan umat. Tu lagi kurang ajar. Anda cakap terang-terang, kurang ajar orang yang cakap macam tu. Takkan nak kata sahabat Nabi ni macam sengaja nak riwayatkan Israiliyat ni untuk menyesatkan kita. Tak. Poin dia, kita yang pandai tetap faham. Kalau kita tak faham, belajar. Kalau kita tak faham, tanya. Jazakallah khair, tanya. Maknanya macam itulah, maknanya sahabat Nabi ni mereka ambil manfaat daripada. Kalau kita bincang tentang sahabat Nabi yang ada yang mereka itu daripada kecil hafal kitab Taurat, tabi'in, contohnya macam Aban Maula Uthman. Aban Maula Uthman, riwayat perawi daripada Uthman. Dia dulu ditemui dalam gereja oleh Uthman ataupun khadam Uthman, dan diambil berkhidmat pada Uthman dan kemudian menyebarkan hadis. Sebab zaman, kita kena faham, zaman sahabat Nabi ni mereka menyebarkan Islam masuk ke negara-negara yang negeri-negeri dan tempat-tempat yang adanya ahlul kitab. Di Iran, Parsi kan, maknanya adanya di Syam. So dia orang nak bagi tahu dekat Islam ni bukan datang untuk meruntuhkan tamadun manusia, tak. Memberi manfaat, menyuluh. Kalaulah kita faham sahabat Nabi ni masuk dekat gereja, pecahkan semua, musnahkan semua kitab-kitab, ahli kitab semua, itu ekstrim. Nanti tahu sahabat Nabi ni masuk conquer, menawan negara negara yang bukan Islam asalnya, depa terima Islam kemudian habis depa musnahkan kitab-kitab. Tak. Maksudnya menunjukkan kepada kita sahabat Nabi ni dia orang objektif. Kitab-kitab yang Taurat, kitab-kitab ahlul kitab tu dia orang tak bakar semua tau. Dia orang ambil manfaat. Amr bin Al-As atau Abdullah bin Amr bin Al-As, dia ambil, dia simpan satu beg besar kitab-kitab orang Yahudi, ahli Taurat. Untuk apa? Untuk kajian. Kita zaman sekarang ni pasal kita tak buka negara, kita duduk dalam negara kita saja, kemudian duduk dengan khurafat dalam negeri kita. Isu kalimah Allah pun tak faham lagi. Orang Islam ni hanya bergaduh politik je. Lekeh, kita ni memang lekeh zaman kita. Tapi zaman sahabat dulu dia orang objektif. Dia orang terbuka, open minded. Kita baru tengok tanda salib dah takut. Itu zaman kita. Tengok tanda salib dah takut. Zaman sahabat Nabi dulu dia orang pergi dakwah. Tengok tanda salib pergi dakwah, pergi berdebat dengan ahlul kitab. Zaman kita ni takut-takut kalimah Allah ni dah maknanya maknanya dah anggap habislah kita, rosaklah akidah kita. Tak, kenapa kamu tak dakwah? Zaman kita ni hanya nak guna kuasa saja tapi tak pandai, maknanya tak ada usaha daripada umat Islam sendiri. Semua ini hak orang Islam, ini hak orang Islam, tapi engkau sendiri tak berdakwah. Yang reti turun buat demonstrasi, bantah, itu je. Dakwah lah. Sahabat Nabi bukan macam tu. Tengok sikit salib kata rosak iman dan sebagainya. Tak, dakwah.
Tengok apa orang apa dengar orang Kristian sebut Allah pun dah terkejut. Cuba tengok pendakwah-pendakwah international. Tak ada terkejut. Berdebat. Sampaikan kebenaran. Kita kena ada ilmu lah. Kan? Itu maksudnya zaman kita ni zaman kemunduran umat Islam. Kita tak boleh compare dengan zaman kegemilangan umat Islam. Sahabat Nabi dulu dia orang masuk apa wilayah-wilayah tu, dia orang conquer. Dia orang sebarkan Islam. Kan? Dia berdebat dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab masuk Islam. Zaman Nabi SAW bersama. Itulah. Dan kemudian dia orang masuk dan dia orang bukan tolak kebenaran yang macam kefahaman orang yang tak betul zaman sekarang ni. Dia seakan-akan kalau kita faham macam tu, maknanya sahabat Nabi dulu masuk ke wilayah-wilayah yang bukan Islam ni, dia orang musnahkan antara kitab-kitab depa. Tak bakar. Kan? Abdullah bin Amr bin As dia bawa satu tu. Kalau nak kata Islam ni ekstrim, habis bakar lah. Cuba tengok sejarah orang bukan Islam yang dia serang negara umat Islam. Depa bakar habis kitab-kitab Tatar, Mongol, Iraq, habis bakar. Abu-abu dia dihanyutkan di sungai di Iraq, di sungai Tigris atau sungai Najlah. Itu kita baca orang kafir. Tapi orang Islam tak macam tu. Orang Islam kita datang, kita bukan meruntuhkan tamadun. Kita memperbaiki, memperelokkan. Cuba tengok Bani Umayyah. Tengok Bani Umayyah ni khalifah-khalifah dia hebat. Bila dia orang tawan zaman sebelum tu, bila dia orang zaman sahabat kan tawan Syam, kemudian diteruskan pada zaman Bani Umayyah. So tengok binaan-binaan masjid yang ada di Damsyik sekarang kan, tu zaman Bani Umayyah tu. Asalnya Kubah semua tu adalah binaan Byzantine, Rom Timur. Byzantine maknanya kerajaan Kristian. Ada ke sahabat Nabi zaman tu ataupun tabi'in ataupun khulafa pada zaman Bani Umayyah tu perintahkan supaya dihapuskan binaan tu terus? Tak. Dia orang just buang salib. Buang tanda salib. Syiar agama tu, Kubah tu kekal. Masjid Damsyik. Kan, cuba search dom yang Damsyik tu. Dia punya binaan dia tu. Kubah, Masjid Damsyik, Damaskus. Sahabat ke tabi'in ke tak perintahkan untuk musnahkan. Tapi dia orang perbaiki. Zaman Bani Umayyah dia orang bahkan dia orang ambil manfaat pula daripada teknologi binaan zaman tu. Dia orang buat masjid-masjid dengan binaan Kubah tu. Macam tu. So jangan kita ingat ni Kubah ni orang Islam punya. Tak, Byzantine tu dulu. Itu maksudnya apa? Kita memanfaatkan kebaikan yang ada pada umat terdahulu. Bukan kita menafikan semua. Itu tak adil. Dalam Quran Allah suruh berlaku adil. Itulah maksudnya. Kenapa Anas bin Malik, kenapa sahabat Nabi dia orang riwayatkan Israiliyat. Dia orang riwayatkan cerita sejarah yang memang kalau kita ikut garis masa tu jauh daripada zaman Nabi SAW, so dia orang manfaatkan. Dia orang tak tolak terus. Sebab benda tu betul dan boleh jadi betul dan boleh jadi juga menepati apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, ataupun kalau yang tak betul dia orang syaring. Dia orang tak sebut, dia orang tegur. Itu kita kena faham. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebahagian orang dia dipaham Yahudi menyusup masuk bawa riwayat Israiliyat. Bukan macam tu. Kan? Lepas tu kau kata Yahudi masuk menyusup riwayat Israiliyat dalam kitab tafsir semua, maknanya sahabat Nabi lah. Itu bahaya, lagi bahaya. Maknanya sedangkan tabi'in riwayatkan Israiliyat itu, takkan kau nak kata tabi'in anak murid sahabat Nabi ni nak musnahkan Islam dengan bawa riwayat Israiliyat. Itu lagi berat tuduhan. Kan? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insya-Allah kita kelak akan datang kita akan masuk kisah Nabi Zulkifli alaihi salam, apa yang Imam Ibn Katsir sebutkan. Kemudian barulah kita akan tengok tentang umat-umat yang terdahulu yang Allah Taala sebutkan kemusnahan mereka sebelum kita masuk tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.